kuih Melayu tu kuih kita kena sayanglah dekat kuih Melayu kita. Sebab kalau kita tak buat, anak cucu pun besok mungkin tak kenal. Kuih-kuih tradisional kita ni bukan saja melibatkan satu bangsa. Bagi saya, kuih-kuih ni menyatukan semua bangsa yang dalam Malaysia ni. Bermulanya rumah kuih Kak Zu tu sebenarnya daripada tahun 2002. 2002 tu akak start berniaga. Sebelum tu kerja, dulu tahun 95 tu akak kerja dengan Sapura Digital. Okay, dia kira eksekutif dekat situ. Masa kerja tu dah start buat kuih sikit-sikit lah. Okay, tahun 2002 tu memang dah berhenti kerja. Lepas tu dah start buat kuih, dah buat banyak lah. Dah supply ke hospital. Lepas tu kita pun dah ada caterer yang ambil. Tapi masa tu tak adalah nama rumah kuih Kak Zu lagi. Bila kita buat kuih Melayu, kuih Melayu tu sepanjang masa lah orang akan cari. Ya? Tak kira lah masa bulan puasa ke, masa hari-hari biasa pun orang tetap akan cari kuih-kuih Melayu. Customer tu sentiasa ada. Lagi-lagi kalau macam caterer biasanya dia akan cari pembuat kuih sebab dia tak sempat nak buat kuih kan. So dia akan carilah siapa-siapa yang boleh buat kuih kan. Jadi akak nampak macam tu akak mulalah daripada rumah sahaja. Kiranya dulu buat dekat rumah, lepas tu bila dah makin besar, kita cari rumah yang lain lah. Kalau ikutkan arwah nenek memang suka buat kuih. Kalau kita balik kampung tu dia memang akan buat kuih lah. Okay, tapi kuih-kuih dia tak adalah sukatan. Bila kita belajar pun nanti kiranya tak ada sukatan lah maksudnya. Tapi kita tahu kuih tu rasa dia macam mana kan. Cuma kadang-kadang bila kita buat hari ni dengan esok lusa tak konsisten lah. Jadi bila dah macam tu akak pun memang suka dengan kuih-kuih Melayu, bergurulah. Pergi cari guru yang memang dia betul-betul mengajar. So kita belajar dan buat. Kalau ikutkan kita ada hampirlah 60 jenis kuih. 60 jenis kuih Melayu, okey. Tapi kita sebenarnya tak termampu nak buat 60 sekaligus. Kita akan rotate lah. Ada hari, biasanya hujung minggu tu kita akan buat banyak dengan kuih-kuih yang jarang-jarang dapat kan, tepung gomak, badak berendam, kuih yang orang suka lah. Lagi-lagi kalau masa bulan puasa tu memang badak berendam tu kita rasa macam banyak sangat nak kena buat. Setiap hari kita sediakan 40 jenis kuih untuk kita sediakan kepada para pelanggan kita, sama ada yang datang ke sini ataupun yang beli di website lah. Sebenarnya saya memang pelanggan setia dah sejak lama lagi daripada Kak Zu mula-mula buka rumah kuih Kak Zu. Kalau datang rumah kuih Kak Zu, biasanya saya akan dapatkan bingka ubi, seri muka pandan, kuih lapis pelangi ataupun puding-puding seperti bokok ubi. Sebab yang tu memang best seller dekat rumah kuih Kak Zu.
Staff kita ada 21 orang. Kalau biasanya untuk kuih apam, kita perlukan lebih kurang 4 ke 5 orang untuk buat kuih apam-apam. Apam beras, apam solo, apam butter, apam labu, puteri ayu, pelbagai jenis apam kan. Okey, lepas tu yang untuk bahagian yang kuih talam pula, kita perlukan lebih kurang 4 orang juga untuk buat seri muka, kuih lapis, kuih talam keladi, kasui, talam keladi belauk, pelbagai lah. Lepas tu kita ada lagi lebih kurang 4 orang juga untuk buat kuih koci, kuih badak berendam, kuih tepung gomak, kuih bom, itu satu kumpulan. Lepas tu ada satu lagi kumpulan untuk dia buat macam kuih ketayap, kuih cara belauk, popiah. So dia akan ada beberapa section lah. Tapi setiap section tu sebenarnya semua mesti tahu. Sebab ada kala staff yang ni tak datang kan. Setiap orang tu dia akan tahulah maksudnya. Tapi dia akan ada seorang yang memang dia lebih mahir. Berkenaan dengan mengekalkan kualiti tu, itu memang sangat penting lah kan. Jadinya setiap seorang dia ada buku resepi. Setiap seorang kita pastikan dia ada buku resepi, memang dalam tu semua resepi. Jadi kalau yang ni hilang, dia akan tanya kawan dia lah. Kalau kita pergi je, contohnya lah kan dia buat kuih, lepas tu kita nak spot check kan, mana buku? Dia cari buku, kalau buku tak ada tu memang takut silap lah kan. Ada kalanya diorang tu rasa macam dah confident sangat kan, buat kan, tapi kita kena check jugalah. Kadang-kadang manusia ni lupa kan, walaupun terlupa garam, kuih tu akan hilang rasa. Jadi masa baru-baru buat tu pastikan buku dengan di sebelah diorang lah. Resepi saya memang bagi staff semua, kecuali kuih yang banyak tu saya minta tolong suami bancuh lah. Bukan tak nak bagi diorang resepi, cumanya bila kuih yang banyak tu, kuantiti yang banyak tu, kalau diorang bancuh, kalau rosak, rosak semua kan. Jadi kat situ sayang lah. Kecuali kalau misal kata kita orang tak ada, kita akan buat premix yang memang kita akan pastikan diorang tambah air, tambah telur, santan. Itu je. Untuk mengekalkan dia punya rasa lah. Bila disebut untuk pelapis kan, sebenarnya akak ada 4 orang anak perempuan, train diorang lah ya. Dalam masa yang sama kita juga train pekerja. Staff kita kebanyakannya semua anak-anak Melayu, yang saya rasanya memang bagus kalau kita train dia supaya benda tu tak putus kan. Staff saya ada yang daripada Kelantan, Johor, merata lah maksudnya kan. So kalau dia belajar di sini, tak mungkin dia akan kerja lama dengan kita kan, sampai satu peringkat dia akan berhenti juga kan. So bawalah apa yang dia belajar dekat sini tu pergi ke tempat masing-masing, so buat. Bila anak muda tu nampak kita buat, dia nampak benda tu berpotensi kan, customer suka. Tapi satu je lah saya pesan dekat staff saya, kita buat, kita jual macam mana yang kita makan, InsyaAllah benda tu akan berterusan. Jadi anak-anak muda pun dia dah nampak ada potensi untuk kuih-kuih Melayu kan, boleh pergi jauh dan insyaAllah boleh kekal lah. Bila kita buat kuih Melayu ni, sebab saya ada staff ramai kan, bila kita buat kuih Melayu ni, kita akan buat, contohnya kalau untuk jualan hari biasa tu, pukul 7.30 kita start. 7.30 pagi, pukul 10 pastikan kuih semua keluar. Itu memang keling kabut lah tu semua. Jadinya bila pukul 10 dah keluar kuih, lepas tu diorang pun dah cuci-cuci semua, masa tu untuk buat biskut. Masa tu diorang kena buat biskut lah pula kan, sebabnya takkanlah dah siap kuih tu dah tak ada apa nak buat kan. Masa tu kita buat biskut, kita buat puding. So biskut tu in between lah. Kalau misal kata hari selalunya dah sibuk Sabtu Ahad tu, biskut tinggal dulu. Kita akan buat Selasa sampai Jumaat. Okey, kalau biskut raya tu sebenarnya kita tak concentrate sangat dekat biskut raya, tapi disebabkan permintaan tu ada dan kita ada ruang-ruang kosong, maksudnya ruang yang kita boleh minta tolong staff kita buat biskut kan, kita akan buat 10 jenis. Tak nenas, coklat chip, Belgian cookies, itu antara yang memang orang cari lah.
Jadi tak raya pun memang kita buat juga. Apatah lagi raya ni, memang itulah yang kena standby lebih. Cabaran yang kita hadapi kalau ikutkan sebelum ni adalah pekerja. Kita perlukan pekerja yang ramai untuk buat kuih-kuih Melayu. Kalau staf tak ramai tu memang kita tak terkejar lah, ya. Sebab bayangkan nak buat kuih koci tu dia satu-satu kan, daripada dia nak buat inti, nak bersihkan daun, nak layu daun, nak semualah. Dia tak sama macam kuih Seri Muka. Kalau saya buat Seri Muka 30 loyang, kita mungkin perlukan staf 3 orang je. 2 orang pun dah boleh. Tapi untuk buat kuih-kuih yang satu-satu tu memang perlukan staf yang ramai. Jadi bila ada kalanya kita tak cukup staf juga kan, kuih-kuih tu kita terpaksa kurangkanlah, ya. Tapi bila ada ramai staf, so kita lagi seronok untuk buat lagi banyak jenis kuih lah. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Zain. Saya berumur 40 tahun dan saya berasal daripada Selangor. Saya sebenarnya pelajar jurusan dalam kejuruteraan. So sebenarnya tak ada kena-mengena lah dengan F&B. Sebenarnya masa saya bekerja dalam bidang engineering tu, keluarga saya dah mulakan waktu tu dengan restoran lah. Kita mulakan dengan restoran, jadi kita dah berjinak-jinak dengan F&B. Sejujurnya saya sendiri, saya memang minat berniaga lah. Waktu tu pada tahun 2015, 2016, kafe ni punya scene waktu tu tengah naik. Sebelum saya buka kafe ni sendiri, saya pergi lebih daripada 60 kafe di seluruh Klang Valley. Saya tengok kebanyakan kafe-kafe ni dia offer benda yang sama. Kebanyakan kafe ni dia tawarkan makanan yang berbentuk western lah, makanan barat. Jadi bagi saya ni agak patriotik sikit. Jadi saya timbul minat saya tu, waktu tu saya kata why not saya angkat martabat kuih-kuih tradisional yang ada kat Malaysia ni di samping makanan-makanan tradisional yang lain, tapi di satu tahap yang lain. Supaya satu untuk generasi saya sendiri dan seterusnya untuk generasi anak-anak saya. So maksudnya benda yang tradisi ni dikekalkan. Pada mula saya mulakan kuih kafe ni, masa tu saya tak dapat sokongan pada semua orang. Sebab mentaliti semua orang kan berfikir kan, apa ni, meniaga kuih je, berapa je yang you nak dapat? Kedai sampai 2 lot. Tapi keyakinan tu lah waktu tu, orang cantas lah keyakinan saya tu waktu tu. Maksudnya tak ramai yang percaya apa yang saya buat ni. Tapi saya tetap yakin. Saya rasa saya ada misi yang saya nak buat tu. Cuma dia perlukan kerja keras lah, kerja keras waktu tu. Jadi cabaran antara yang pertama sekali yang bagi impact pada saya waktu tu adalah tiada keyakinan daripada orang di keliling saya. Tapi saya cuba untuk membuktikan sesuatu lah waktu tu. Satu perkara lagi yang saya amat terkesan lah sebenarnya. Amat terkesan ni bila mana kuih-kuih tradisional kita ni, kalau you tengok di luar sana, kita jual kuih-kuih kita satu jenis tu, satu pieces tu harganya 50 sen, 60 sen. Tapi satu yang saya nak kongsi juga dengan masyarakat kat luar sana, proses untuk kita buat kuih-kuih tradisional ni tak semudah yang disangka.
Okey, jadi saya pun nak ajak masyarakat kat luar sana, macam contoh kita boleh bayar untuk makanan-makanan western, makanan barat, contohnya croissant apa semua kan, dengan harga RM4, RM5, RM6. Why not kita seluruh rakyat Malaysia kita support our local traditional kuih dengan harga yang kita tawarkan berpatutan, bukanlah 50 sen lagi yang macam kita tengok sebelum ni. Tugas saya jugalah nak angkat benda tu supaya dia duduk dalam level yang lain. Bukanlah harga sampai RM4, RM5, tapi sekurang-kurangnya berbaloi dengan apa usaha-usaha semua pembuat kuih di luar sana. Jadi bila nak bercakap tentang kuih ni, of course, kuih kafe daripada peringkat awal tu memang kita sediakan sendiri. Hampir 25 jenis kuih. Tapi preparation, penyediaan dia tu bukanlah semudah itu. Pada waktu tu untuk 6 bulan pertama memang betul kita sendiri yang sediakan. Jadi seterusnya saya nampak, saya rasa kita kena ambil konsep berkongsi rezeki, bagi peluang pada yang lain-lain. Jadi saya buat keputusan untuk berbincang dengan waktu itu dengan Persatuan Ibu Tunggal Selangor, dengan Pusat Zakat Selangor. Jadi saya kata saya nak bagi peluang lah pada orang lain supaya orang lain sama-sama boleh contribute apa yang saya buat ni. Jadi kuih-kuih tradisional yang hampir 50 jenis di kuih kafe ni ada sebahagian yang daripada kuih kafe dan selebihnya daripada di kalangan ibu tunggal, di kalangan peniaga-peniaga kuih di luar sana, miskin tegar, asnaf. Jadi itu antara usaha yang kita buat lah. Untuk kuih-kuih yang ada tu sebagai contoh, kita ada kuih lompang, kita ada pulut panggang, kita ada puteri ayu, kita ada kari pap, kita ada onde-onde, kita ada seri muka, tepung pelita, kita ada lapis cik nah, lapis pelangi, onde-onde labu, macam-macam lagi lah. Sebenarnya bila kita beroperasi macam ni, kita highlight kita ni untuk expertise semua kuih-kuih tradisional. Jadi banyaklah pengusaha-pengusaha kuih yang datang pada kita. Jadi benda yang saya tekankan tadi, kita tak berkompromi tentang kualiti. Untuk peringkat awal, peniaga-peniaga ni perlu hantar sampel lah. Jadi food test, kita buat food test. Kalau seorang akak tu dia boleh buat 5 jenis kuih, tapi hanya 2 jenis kuih saja yang sedap, saya akan ambil yang 2 saja. Okey, kalau kita cakap puasa bulan Ramadan ni, bila kita berbuka puasa, kita sinonim dengan manisan-manisan. Saya dapat feedback yang sangat memberangsangkan. Kalau bulan puasa, kita ada online punya order dan boleh sendiri datang untuk walk in ke sini untuk tapau. Kalau kita bulan puasa ni beratur panjang lah untuk kuih-kuih. Tapi kita pastikan jumlah kuantiti kuih mencukupi. Okey, pada hari biasa sebelum kita menjelang Ramadan sebelum ni, kita kuih-kuih kita yang kita sediakan hampir 4,000 untuk hari biasa. Tapi pada bulan Ramadan ni, macam kita ambil contoh pada Ramadan yang lepas, kita jual 6,000 biji kuih sehari. Pada hari Minggu kita akan tambah lebih lagi pada tu. Bagi saya kuih kafe ni dia macam one stop center untuk semua kuih-kuih tradisional Malaysia. And you tak payah nak pergi ke, maybe kadang-kadang nak kena pergi ke satu stall yang lain untuk beli kuih-kuih ni. You just datang sini, dah tersusun semua dah. Ada. Kuih kegemaran saya adalah kuih lopis. So saya akan datang sini akan cari kuih lopis, kuih keria gula Melaka dan juga kuih seri muka lah. Kuih lopis tu, dia punya pulut tu memang very soft lah, lembut dan dia juga sedikit moist daripada kuih-kuih lain. Kalau saya beli kat luar, kadang-kadang dia punya pulut tu agak dry. And then gula Melaka tu pun memang pure gula Melaka. And then kalau macam kuih seri muka tu pun dia punya rasa pandan tu memang rasa pure. And then dia punya freshness of kuih tu terjagalah. Memang daily basis punya kuih kan.
benda yang paling kritikal, yang paling susah dalam F&B ni bagi saya adalah untuk kita kekalkan ataupun kita nak cari manpower, tenaga kerja. Paling susah ialah tenaga kerja lokal lah. Tapi kalau kita di Kuih Cafe ni, kita banyak nak tekankan untuk kita highlight supaya lokal ada bersama kita. Kita bukan dekat sini, bukan saya hanya nak melihat semua pekerja-pekerja lokal ni dia hanya sekadar bekerja. Dia kena timba ilmu yang betul, dan satu hari saya harap pekerja-pekerja saya mampu untuk buka perusahaan dia orang sendirilah. Maksudnya masuk jadi usahawan. So saya rasa itu antara titik tolak lah. Ini yang selalu saya pesan lah pada semua orang, untuk tukar cara kita berfikir, mentaliti kita, cara kita nak bawa bisnes kita ke depan, and then langkah-langkah lain yang perlu untuk kita kekalkan bisnes kita supaya relevan. Bulan Ramadan ni, kita walaupun ada berbagai jenis kuih, kita ada beberapa jenis kuih yang menjadi pilihan. Pilihan ramailah maksudnya, yang hot selling kalau di sini tu. So antara kuih-kuih yang jualannya hebat untuk permintaan yang tinggi, seperti kuih tepung pelita, seri muka, ada kuih keria, kuih pulut panggang, banyak lagi lah kalau saya nak ni. Tapi yang istimewanya kali ni, kita nak ketengahkan kuih keria. Which is kuih keria ni sebenarnya kita ada dua jenis, yang mana satunya tu keria gula Melaka dan satu lagi keria gula putih. Antara permintaan yang paling tinggi sepanjang bulan Ramadan, bulan puasa ni, adalah kuih keria lah. Saya rasa sebab manisan dia itulah. Jadi bila kita berpuasa sepanjang hari tu, pada hujung hari tu kita nak sedikit manisan tu, saya rasa kuih keria ni memang mendapat tempat lah. Jadi pilihan lah. Kalau kita nak sediakan kuih keria gula Melaka ni, contohnya, bahan utama yang kita gunakan pastinya keledek lah. Keledek, ubi keledek. Jadi seterusnya kita ada juga bahan seperti tepung gandum, kita ada gula pasir, kita ada gula merah, gula Melaka, kita ada sedikit garam. Okey, saya nak kongsi sedikit cara macam mana kita nak sediakan keria gula Melaka ni. So proses yang pertama tu sudah pasti keledek. So jadi keledek tu kita kalau atas kapasiti 1 kilo, kita cerita 1 kilo, keledek tu perlu dipotong dan dipotong dadu lah untuk lebih mencepatkan proses tu. Jadi kita potong 1 kilo keledek dan kita rebuskan. Kita rebus keledek tu selama 30 minit ataupun sehingga keledek tu lembut. Jadi keledek yang kita dah rebus tadi, kita akan buat tapisan dan kita akan lenyekkan keledek ni sehingga menjadi halus. Keledek yang kita dah lenyekkan sehingga halus tadi, kita akan campurkan dengan tepung gandum dan kita akan gaulkan sehingga sebati bersama tepung gandum tu. Seterusnya, kita akan bentuk menjadi bentuk keria dan kita akan goreng dalam minyak yang panas. Seterusnya, saya nak kongsi cara nak buat kuah yang menyeliputi keria kita tu. Jadi yang pertama, kita kena ada air masak. Yang keduanya, gula merah. Yang ketiganya, gula Melaka. Yang keempat, gula pasir. Jadi kita masak dan kita didihkan sehinggalah dia berbuih
Jadi seterusnya kita masukkan keria yang kita goreng sebelum tu bersama adunan ni sehinggalah dia menjadi kering. Akhirnya siaplah keria gula Melaka kita. Kalau nak sedap lagi, masa kita masak kuah tu, kita masukkan sekali dengan seikat daun pandan supaya naik rasa dan bau dia. Untuk Seri Muka Pandan, sebenarnya dia adalah kuih yang memang orang akan cari daripada dulu sampai sekarang lah ya. Terutamanya kalau pasal Seri Muka Pandan tu adalah kegemaran akak sendiri dan juga anak-anak lah. Okay. Kalau kita sebut je Seri Muka, kebanyakan orang dah tahu dah Seri Muka tu bentuk macam mana, rupa dia macam mana kan. Jadi mudahlah. Kalau kita nak start berniaga, kita buat Seri Muka, memang orang akan carilah. Untuk Seri Muka, dia ada pelbagai jenis lah. Dia ada Seri Muka durian, ada Seri Muka pandan, ada Seri Muka gula merah, ada juga Seri Muka yang kita pakai bunga telang tu untuk bahagian pulut dia tu. Itu untuk menambahkan seri lah sebenarnya. Dari segi rasa untuk pulut tu tak ada beza pun. Okay. Dan satu lagi, kalau siapa yang belah Pantai Timur, dia punya kuih hampir sama macam Seri Muka, tapi dia tak panggil Seri Muka, dia panggil pulut sekaya. Tapi dia punya base tu pulut juga, dan atas tu dia pakai gula nisa. Gula gula merah ataupun gula Melaka lah. Untuk buat Seri Muka Pandan, kita perlukan beras pulut. Beras pulut biasanya akak pakai beras pulut susu. Okay, dia lebih lembut dan dia putih lagi lah. Ya. Kita perlukan beras pulut, kita perlukan santan, air dan garam untuk bahagian dia punya bawah dia. Okay. Untuk kepala dia kita perlukan tepung gandum, okay, tepung jagung ataupun tepung custard, gula, garam, kita perlukan telur, santan dan juga air pandan lah, dan sedikit pewarna untuk menambah seri. Untuk buat dia, bahagian pulut tu kalau kita pakai pulut susu kita tak perlu rendam pun, cuci je, toastkan dia, lepas tu masuk dalam loyang dan kita letak air dan santan dan juga garam. Kukus dia selama 20 minit. Bila yang bahagian pulut tu dah masak, kita akan buat kepala dia pula lah. Bahagian kepala tu kita perlukan tepung tadi semua, pancuh je sekali arung, lepas tu tapis. Okey, tapis dan kita masakkan sedikit atas api supaya dia naik wap. Bila pulut dah masak, dan kita tuang dalam adunan pulut lah. Untuk kita kukus bahagian kepala dia tu, okay, bahagian hijau tu kita kukus selama 20 minit. 20 ke 25 minit boleh, tapi jangan terlampau lama sebab bila kita kukus lama, kita akan banyak air wap tu jatuh. Memang semua kuih kita memang wajib tapis lah ya. Sebab kadang-kadang bila kita beli santan tu kadang-kadang dia ada dia punya kelapa tu kan, kadang-kadang ada yang tertinggal. Lepas tu kita telur, kadang-kadang dia ada dia panggil macam mata telur tu kan. So eloknya tapis lah. Tapis. Setakat ni kita buat kuih, alhamdulillah tak pernah ada orang komplain bau hanyir ke kan. Kita tapis tu rasanya lebih selamat lah. Kita pun bersih kan, insya-Allah.
Bila kita tengok kuih Melayu semua bersantan. Dia susah nak pergi, kita nak post tak boleh kan. Kalau orang jauh-jauh nak merasa kuih kita tu pun susah kan. Jadinya cara yang terbaik lah saya rasa, saya berkongsi ilmu. Mungkin orang di Kelantan, orang di Johor dapat buat yang sama. Jadi diorang bolehlah, orang-orang dari sana dapat rasa juga kan. Jadi belajar, anak murid tu dia akan buat yang sama, dia akan jual kat tempat diorang sendirilah. Okey, nota kita akan bagi. Biasanya kalau macam kelas talam yang akak buat selalunya lah kan, kita akan buat dalam grup. Okey, selalunya akak akan bancuh. Jadi kita akan minta student juga buat sama-sama. Sampailah ke peringkat potong kuih, sampailah ke peringkat packing kuih. Kebanyakannya alhamdulillah memang diorang dah buat berniaga. Ada juga yang memang jadi sumber pendapatan diorang kan. Ada juga yang mengajar semula. Benda tu kiranya ilmu yang disampaikan lah kan. Kalau untuk akak sendiri nak buka kelas untuk semua orang, kadang-kadang kekang masa kan, tak cukup masa. Ada dah ramai juga student yang memang dia cakap, Kak Zu, saya nak mengajar kat tempat saya. Tak apa, boleh, silakan. Okey, kalau di Kuih Cafe ni, sedikitlah saya nak berkongsi dengan yang lain. Pada setiap tahun, dalam masa setahun mungkin 3 kali atau 4 kali, kita ada CSR program, orang panggil. Saya suka untuk highlight dekat sini kuih prihatin. So, kuih prihatin ni maksudnya kita menyumbang kembali kepada komuniti kat luar, pada masyarakat kat luar, tapi kepada masyarakat yang tidak berkemampuan lah. Maksudnya kita ada juga program yang kita pergi ke gelandangan, ada juga program yang kita pergi ke asnaf-asnaf untuk kita buat charity lah. Kita ada proses kita sedekah apa semua kan. Jadi saya harap aktiviti ini boleh diteruskan. Dan bukan penyertaan saya seorang, maksudnya penyertaan seluruh pasukan saya. Jadi pasukan kuih, kita namakan kuih prihatin. So benda ni konsisten kita buat selama 4 tahun lebih ni, dan kita akan terus kekalkan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita biasanya kalau kita berniaga tu, kita akan buat kuih tu pagilah ya, selepas nak kata selepas subuh tu tak jugalah, kita akan masuk kerja lebih kurang pukul 7.30. Kita akan buat kuih, pukul 10 packing, pukul 12 kita buka kedai. Selalunya kalau kuih ni pukul 5 tu dah tak ada orang dah habis semua dah. Pukul 5 tu kita dah boleh buat persiapan untuk berbuka. Kalau kita sebut kuih Melayu ni kan, kuih Melayu tu kuih kita kena sayanglah dekat kuih Melayu kita. Sebab kalau kita tak buat, anak cucu pun besok mungkin tak kenal. Mungkin tak kenal lah kuih Melayu. Jadi bila tak ada orang yang buat, tak ada orang nak beli kan, so putuslah dia. Saya bagi contoh macam kuih tepung gomak.
Tepung gomak tu sendiri dia kuih lama lah, ya. Bila saya bagi budak-budak muda kan makan kan, dia kata kuih tu macam kuih mochi. Saya kata hampir samalah macam mochi juga. Cuma kita letak inti kelapa ataupun inti kacang. Diorang boleh terima mochi, tapi diorang tak pernah makan kuih tepung gomak sebab tak ada orang nak buat kan. Sebenarnya bila sebut rumah kuih tu, akak bayangkan mungkin 5 tahun lagi akan diwarisi anak-anak lah kan. Dan di rumah kuih tu sebenarnya bukan setakat kuih Melayu, pelbagai jenis. Dengan biskut, dengan kek, dengan pelbagai jenis lah. Jadi kalau boleh, satu tempat tu ada semua. Sejujurnya, kalau dari segi keluarga, macam mana saya meluangkan masa dengan keluarga, saya memang agak suntuk, masa saya agak suntuk. Jadi saya sehabis baik cuba meluangkan waktu hari minggu saya bersama anak, keluarga saya, dan saya dah didik daripada awal lah sebenarnya. Saya cuba terangkan apa yang cuba kita buat, masa depan macam mana. Saya harap pun insyaAllah mungkin anak saya boleh mewarisi perniagaan yang sedia ada. So saya yakin masa saya tu saya cuba yang terbaik untuk uruskan waktu kita berbisnes, waktu kita beriadah dan waktu saya bersama keluarga. So sekarang ni Kuih Cafe kita berada di Seksyen 13 Shah Alam dan outlet kita yang kedua berada di Bukit Jelutong. Cuma perancangan kita untuk tahun-tahun yang mendatang, kita sebenarnya ada spesifik plan daripada tahun 2021 hingga tahun 2023. Kita nak kembangkan outlet Kuih Cafe kepada 30 outlet di seluruh Klang Valley. So itu kita punya target plan dan fokus lah. Saya harap dalam jangka masa 5 tahun akan datang, kita dapat merealisasikan target kita ni lah. Kejayaan yang ada sekarang ni yang bersama Kuih Cafe, kalau kita tengok dengan customer yang ramai, tak putus-putus, yang terus-menerus menyokong kita, bukan saja customer baru, customer-customer lama pun terus kekal bersama kita, adalah bukan hasil usaha saya seorang. Saya bersyukur saya mempunyai pasukan yang baik dari segi pihak pengurusan dan pekerja. So saya secara tak langsung, kita di Kuih Cafe membuktikan kita orang lokal, orang Malaysia boleh bekerja dengan baik dan boleh menawarkan kualiti yang baik pada seluruh rakyat Malaysia kat luar sana. Harapan besar saya adalah nak melihat Kuih Cafe lebih berkembang. Dalam masa yang sama, saya nak masyarakat kat luar sana bersama-sama dengan saya dan pasukan saya, kita menghargai kuih-kuih tradisional kita. Bagi saya, itulah warisan kita yang kita ada. Saya rasa itu makanan nenek moyang kita yang kita perlu kekalkan dan kita terus turun-temurun sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang supaya tidak lebih pupus. Dan masa yang sama, support lokal lah, insyaAllah. Harapan akak kan untuk kuih Melayu ni lah, terutama untuk para peniaga yang baru nak bermula berniaga kan. Kadang-kadang diorang rasa macam kuih Melayu ni kena jual murah, ya. Tapi bila diorang buat tu baru tahu macam mana
payahnya nak dapatkan hasilnya tu, masa tu baru dia tahu macam mana kita nak letakkan harga kuih Melayu. Akak ada ramai je student yang macam dia kata, Kak Zu, saya nak jual kuih ni berapa? Saya cakap ikutlah harga semasa yang saya jual, ya. Saya cakap awak cuba buat 50 sen, berapa lama awak boleh tahan? Kan? Sebab bila dia rasa penatnya buat kuih tu, lama-lama tak nak buat dah. Kan? Jadinya buat kuih tu macam mana kita nak makan, sedapnya, dan jangan risau, orang pasti akan cari.